Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, awas dan sekali lagi awas sampai engkau mahu merampas hak orang lain, kerana orang itu akan terselamat dan diangkat Tuhan, padahal engkau akan binasa dan celaka, direndah hinakan serta dibusukkan namamu. Bagaimana sampai engkau sanggup mengubah bahagiannya dengan merampas hak orang itu, padahal telah tetap dalam ilmu Allah apa yang ditakdirkannya. Jika engkau cuba menentang pada ilmunya yang lalu mengenai hak dirimu atau hak orang lain, nescaya engkau akan jatuh dari pandangannya dan tiada berguna lagi amalanmu itu ketika itu. Sebagaimana bunyi firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah, jiwa yang beramal dengan sia-sia sahaja. Bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla dari sekarang. Orang yang bersih itu selalunya pintar. Jangan putuskan tujuanmu kepada Allah Ta'ala semata-mata kerana bala yang ditimpakan ke atasmu. Tunggu keringanannya buat dirimu dan jangan berputus asa, kerana dari satu masa ke masa yang lain tetap ada kelapangan darinya. Kulla yaumin huwa fi sya', setiap masa dia, yakni Allah, dengan urusannya. Berpindah dari suatu kaum ke kaum yang lain. Bersabarlah dengan Allah dan redha dengan takdirnya, kerana engkau tiada mengetahui. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra. Moga-moga dia, yakni Allah, akan mentakdirkan suatu perkara yang tiada terduga olehmu. Jika engkau bersabar, kelak akan diringankan bala buat dirimu dan ditakdirkan suatu perkara yang disukainya dan engkau juga menyukainya. Tetapi jika engkau terus merungut dan membantah, kelak akan diberatkan bala itu atas dirimu. Di samping ditambahnya lagi siksaan kerana bantahanmu terhadap takdirnya. Sebab bantahan dan penentanganmu terhadapnya ialah kerana engkau berdiri dengan hawa nafsumu dan pandanganmu terhadap kebendaan serta cintamu kepada dunia dan ingin memboloknya. Wahai kaum, jika sampai terdesak, mesti jiwa kamu berdiri di pintu dunia, hati kamu di pintu akhirat, sedang kebatinan kamu berdiri di pintu Allah. Sehingga suatu masa jiwa itu akan bertukar menjadi hati. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh hati. Lalu hati itu bertukar menjadi kebatinan. Dia merasakan apa yang dirasakan kebatinannya. Kemudian kebatinan itu pula bertukar menjadi fana, yakni binasa, tiada merasakan apa-apa lagi. Lalu dia dihidupkan semula buat zatnya, bukan buat yang lain. Maka ketika itu menjadilah jiwa kimia setiap dirham daripadanya sama dengan beratnya 1000 bungkal dari emas. Itulah kemuncak keseluruhan yang asli lagi kekal. Berbahagialah siapa yang faham apa yang aku katakan ini, lalu dipercayainya. Berbahagialah siapa yang mengamalkannya, lalu ikhlas dalam amalannya. Berbahagialah siapa yang mengambil amalan itu dengan tangannya dan didekatkan pada siapa yang ditujukan amalannya itu.
Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Perkara pertama yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi alaihi, janganlah mengambil hak orang lain. Kerana mengambil hak orang lain atau merampasnya dengan apa cara sekalipun, dengan segala apapun pemilikan orang lain, menjadikan kita akan celaka, kita akan binasa. Dan orang yang kita ambil hak dia, maka Allah Ta'ala akan angkat kedudukannya, Allah akan muliakannya. Bukan Allah Ta'ala akan berikan kepadanya apa yang tidak diberikan kepada yang merampas hak orang lain. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tenang dengan setiap takdir Allah. Sentiasa menerima segala takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apapun yang berlaku dalam diri kita. Kemudian perkara yang ketiga ialah bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubat. Dan perkara yang keempat, apapun yang berlaku dalam ujian kehidupan, jangan mengubah arah kita pada Allah. Tak kira ujian tu melibatkan apa sahaja, matlamat kita kepada Allah tetap teguh dan kuat. Kerana apa yang berlaku boleh berubah, dan apa yang berlaku akan berubah mengikut masa dan keadaannya, dan apa yang berlaku mungkin berubah fungsinya. Dan perkara yang kelima, dengan mengeluh dengan takdir Allah, setiap kali kita mengeluh, maka takdirnya menjadi lebih berat. Apa yang kita fikirkan itu bertambah berat, bertambah membebankan kita. Dan perkara yang keenam, Syekh Abdul Qadir menyebut, bila benar kita memerlukan dunia dalam kehidupan, maka jadikan ia cuma gambaran zahir sahaja. Hati kita tetap dengan Allah, tetap di pintu akhirat. Kebatinan kita, yakni rahsia kita, tetap dengan Allah SWT, sehingga perkara ini berubah keadaannya. Sehingga Allah Ta'ala menciptakan kita untuk dirinya, bukan lagi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Menjadi mahal jiwa kita pada ketika itu. Dan perkara yang keenam yang nak disampaikan, siapakah orang yang bertuah? Siapakah orang yang paling beruntung? Maka Syekh menyatakan, yang paling beruntung, yang faham apa yang aku cakap, dan beramal, dan ikhlas dalam amalannya, dan sentiasa melakukan sesuatu untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini beberapa perkara yang hendak disampaikan daripada petikan kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Perkara pertama disentuh ialah jangan mengambil hak orang lain. Bila kita sebut mengambil hak orang lain, kebiasaannya yang diambil ialah harta, yakni milik orang lain. Harta tadi sama ada duit, sama ada tanah. Ini secara umumnya. Namun termasuk juga mengambil hak orang lain ialah mengambil namanya. Mengambil namanya artinya orang-orang yang mengambil paten seseorang, menisbahkan sesuatu yang bukan dia buat, orang lain yang buat, dia nak ambil nama. Dia nak ambil kredit atas perbuatan kemuliaan orang lain, kebaikan orang lain. Juga ini mengambil hak orang lain. Maka orang-orang yang mengambil hak orang lain, pada firasat ataupun pada pandangannya akan memuliakannya, maka dia tersilap. Kita tak mulia sebab ambil hak orang lain, tapi kita mulia bila kita redha dengan apa yang kita ada. Bukan kita mulia dengan ambil hak orang lain. Bila kita tak ada benda tu, kita pun curi, kita pun ambil dengan cara yang tidak syar'i atau illegal. Bila sesuatu yang kita peroleh cara halal, kita berniaga cara halal, atau kita peroleh harta tadi melalui sedekah, atau kita terima melalui hadiah, atau kita terima melalui pusaka, atau kita terima dengan cara sebab kita bekerja, atau kita terima kerana nafkah kita, atau kita terima sebagai hadiah, maka kesemua ini yang halal. Yang halal kita terima, yang halal yang kita dapat bila kita berniaga dengan baik, atau kita bekerja dengan baik, atau ada orang sedekah, atau ada orang hadiah, atau kita dapat secara pusaka, ataupun kita dapat secara nafkah
Bagi anak, nafkah wajib pada ayah. Bagi isteri, nafkah wajib pada suami. Baik, kalau selain daripada ini, maka perbuatan ataupun rezeki-rezeki yang haram, sumber-sumber yang haram, kita dianggap merampas hak orang lain. Kerana pada setiap harta itu ada hak orang. Bila ada harta, dia ada hak kita, dia ada hak orang. Kalau kita ambil dengan betul, berarti kita ambil hak kita. Kalau kita ambil tak betul, kita ambil hak orang lain. Rasuah sebagai contoh, mengambil hak orang lain. Memakan harta anak yatim, penyaksian palsu, termasuk hutang. Jika kita hutang tak bayar-bayar, itu ambil hak orang yang kita tak pulangkan balik. Dan Allah Ta'ala memberi amaran tentang yang mengambil harta orang lain dan tidak mempulangkan, khususnya melalui hutang. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha ahlakahu Allah. Siapa yang ambil harta orang dengan tujuan untuk memulangkan, yakni hutang. Hutang ni kita ambil hak orang. Pinjam 100, pinjam 1000, pinjam 10,000, hak orang. Tapi kita niat nak pulangkan balik pada waktunya, maka Allah tolong dia. Tapi siapa yang mengambil hak orang, yakni hutang, melalui hutang ini, dan dia tidak mau membayarnya, tak nak bayar, tak ada usaha bayar, Allah akan membinasakannya. Supaya kita tahu, hutang salah satu cara orang ambil hak orang. Ramai orang yang mati meninggalkan hutang yang banyak. Allah tak akan bebaskan dia daripada tanggungjawab hutang. Bahkan harta yang ditinggalkan mesti didahulukan bayar hutang. Bahkan kalau tak habis lagi, akhirat kelak bangkit dia dengan tanggungjawab hutang yang tidak habis. Maka dia ambil amalannya, sehingga benar-benar dia selesai. Sehingga bila seorang berhutang, dia tak boleh lari daripada membayarnya melainkan dua cara. Wa imma ia dihalalkan oleh pemiliknya, atau dia membayarnya sebagaimana dia hutang. Dua je cara dia. Dia minta halal atau pemiliknya halal, atau dibayar hutang tadi, maka selamat dia. Kalau tidak, dia tak boleh lari walaupun dia mati syahid. Kata Nabi SAW, yughfaru lisyahid kullu syai'in illa dain. Orang mati syahid, dosanya semua dihapuskan melainkan hutang. Dan termasuk mengambil hak orang lain ialah dengan sumpah palsu. Orang yang berniaga ke, yang buat kontrak ke, apa saja sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain, maka perbuatan ini dilaknat. Dan mereka ini adalah musuh Allah. Bila Nabi SAW menyebut ada 3 golongan musuh Allah akhirat kelak. Salah satu ana khasmuhum yaumil qiyamah. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, aku menjadi musuh kepada 3 golongan. Golongan yang pertama, yang mengambil sesuatu dengan nama Allah, tetapi dia mengkhianatinya dan membohonginya. Siapa pun ambil dengan nama Allah. Contoh, kalau dia jual barang, dia kata, demi Allah barang ni murah, wallahi murah saya bagi, padahal mahal, misalnya. Ataupun dia kata, wallahi barang ni harganya RM10, tapi saya bagi RM2 je. Dia menipu, padahal harganya murah pada tu. Dia bersumpah palsu, maka dia mengambil harta orang cara yang bohong tadi. Orang percaya sebab dia sumpah. Atau bila mana kita nak bagi dia kerja, wallahi saya memang mahir bab ni, pandai, saya dah banyak buat projek bla bla. Bila dia beri, rupanya dia tak pandai. Dia mengambil hak tadi dengan cara sumpah palsu. Maka kata Allah, dia musuh aku kiamat kelak, sebab guna nama aku. Orang yang menggunakan nama-nama Allah untuk mendapat sesuatu, atau untuk menjadikan manusia percaya pada dia, rupanya dia bohong, Allah musuh dia. Yang kedua yang menjadi musuh Allah pada hari kiamat kelak, orang yang mencolek orang merdeka lalu dijual sebagai hamba. Orang tu merdeka, ini dalam konsep perdagangan manusia. Orang tu bebas dari tempat dia, dia ambil, diperhambakan. Sama ada sistem hamba dulu atau sistem hamba sekarang.
perdagangan manusia. Kawan ni terpaksa kerja dan bayar kepada dia. Kononnya hutang tak habis lagi. Dia perhambakan. Kawan ni tak dapat gaji, tak dapat layanan yang baik, dia perhambakan cara moden. Orang yang makan harta daripada perhambaan orang, yang asalnya bebas, merdeka, maka dia juga musuh Allah kiamat kelak. Dan yang ketiga, musuh Allah kiamat kelak, kata Allah, orang yang bila dia upah seorang pekerja, dan pekerja tadi buat kerja dia, namun dia tak membayar upahnya, maka ini musuh aku kiamat. Kita suruh dia baik. Berapa kosnya? RM100. Kawan tu baiki, siap, komplit. Kita tak bayar duit dia. Sampai sudah tak bayar. Kita musuh Allah kiamat kelak. Kita suruh kontraktor buat rumah kita, atau baiki, renovate, dia pun baiki. Dah janji RM50,000. Tiba kita bayar 30 je. 20 tak bayar. Janji 50, bayar 30. 20,000 penyebab kita musuh Allah kiamat kelak. Siapa pun, mana-mana orang yang bekerja dengan dia, dah sempurnakan hak dia, lalu dia tak bayar gaji, musuh. Kalau ada majikan, pekerja dia kerja baguslah, tapi dia tak nak sempurnakan bayar gaji, dia cari je salah kat mana, potong. Asal gaji kawan ni 900, jadi 600. Ada seorang hamba Allah, dia cerita saya, dia kerja satu tempat mall. Jadi dia punya supervisor ni, dia sentiasa kerjanya potong gaji orang untuk diambil masuk ke dia. Tak, kalau kita buat silap, walau tak silap sangat, okey RM10, okey RM50. Dan duit tadi, kononnya dia kata syarikat, dia ambil ke dia. Oh, dia kaya dengan potong semua gaji pekerja. Kononnya pekerja ni tak buat dengan sempurna, walau dia ambil. Ini musuh Allah kiamat kelak. Siapa pun yang mengambil hak orang yang dia bekerja dengan baik, kawan ni kerja dengan baik, Allahumma illah, melainkan dia kerja dengan curi tulang, dengan tak sempurna, kita memang bayar gaji dia RM1,500. Tapi semua tak sempurna, tak datang, tak ada sebab, kerja tak siap, lalu saya pun potong gaji dia, maka ini tak ada masalah, kata hak saya. Hadis yang kita bicarakan ialah pekerja tadi menyempurnakan hak kita, tapi kita tak menyempurnakan hak gaji dia, maka ini musuh kiamat kelak. Kalau dia tak sempurnakan hak saya tugaskan dia jadi itu, jadi ini, tapi dia tak buat sempurna, maka saya berhak untuk potong gaji dia. Sebab awak tak sempurna, maka saya boleh hukum awak. Kalau awak tak beri hak saya, sedangkan saya bayar gaji awak dengan tujuan ini. Saya bayar gaji awak 6 jam, awak kena kerja sekian. Awak 2 jam dah tidur. Awak dah sekian-sekian dah buat tu, dah buat ni. Bukan. Kadang-kadang tuan-tuan kita nak buat ibadat. Tapi bila ibadat tadi berkaitan kontrak kita dengan orang, maka kita tak boleh buat yang ibadat sunat. Atau kita misalnya nak qailulah waktu kerja, tak boleh. Qailulah tu sunat, melaksanakan kerja tu wajib. Maka seorang cuba curi tulang dengan qailulah dalam pekerjaannya, kalau sekian tidak diizinkan oleh majikannya, hukumnya haram. Sebab dia telah dibayar gaji dan tempoh dia pun qailulah. Qailulah 10 minit tak apa, 3 jam qailulah ni. Tak, qailulah pukul 12. Ni 1:30 bangun. Kononnya qailulah. Bukan itu qailulah. Kerana qailulah ni tuan-tuan sekalian, bukanlah satu tempoh yang panjang. Kita ambil 10 minit, 15 minit qailulah kita. Kadang-kadang kita tidur sambil macam kita nak dengar khutbah tu. Sebelum dengar khutbah Jumaat tidur, qailulah. Supaya kita segar dengar kuliah atau dengar khutbah, supaya mampu bangun. Bukan sebut qailulah pukul 12 dah prepare nak tidur ni sejam setengah. Ini benar-benar orang yang kita katakan ambil masa kerja dia. Qailulah hukumnya sunat. Kalau bos dia tak kasih, tak boleh, saya tak bagi awak qailulah. Kalau nak qailulah masa cuti, maka bos ni ada hak. Dan dia tak tercela apa-apa. Sebab itu kewajiban tugas dan sebagainya. Jadi ada mungkin orang nak buat perkara sunat, tapi bila dia berlanggar dengan kontrak, dia tak boleh buat. Allah ma'ilah mereka benda wajib, sembahyang zuhur ni, sembahyang asar, itu wajib dia buat. Dan sepakat ulama, hak manusia yang diakad atau disepakati diutamakan daripada hak-hak sunat. Kerana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Orang beriman, sempurnakanlah perjanjian kamu.
Saya bila saya kerja, saya tak pernah qailulah. Kerana saya tahu saya bekerja. Tapi bila saya tak kerja, saya qailulah. Allah ma'ilah melainkan kita tertidur atas kursi kerana benda biasa berlaku. Yalah, dalam kuliah pun tertidur. Benda biasa berlaku. Bukan kita niat nak tidur, tak ada orang datang niat nak tidur. Kadang-kadang tulis-tulis kat pejabat, tertidur, tersengguk, ngantuk. Kadang letak kepala sikit, hilang pening kepala. Terlena kita. Maka itu di luar kawalan kita. Dia berbeza dengan orang yang memang cari bantal, cari selimut qailulah dia ni. Ini tak betul. Ataupun yang waktu kerja dia nak solat duha, panjang pula duha dia tu, 12 rakaat. Maka ini tak patut. Kerana berkaitan kontrak kerja. Allah ma'illah, melainkan kalau majikan dia tak kisah, itu hal lain. Majikan dia tak kisah, itu antara toleransi, tolak langsung majikan dengan pekerja. Bila contoh, kalau saya cikgu lah, ni waktu rehat, dan memang saya rehat. Sama ada cikgu ni makan, sama ada cikgu ni sembang, sama ada cikgu dia nak tidur sekejap, maka itu tak salah, kerana itu waktu rehat dia. Maka mungkin dia solat waktu itu, dia solat duha waktu itu, atau sekadar solat yang saya katakan secara umumnya tidak menjadi suatu larangan daripada mana-mana orang yang kita ada kontrak dengan dia. Baik, ini tersebut 3 golongan yang dia musuh Allah. Bila dia mengambil hak orang, dia mengambil hak orang dengan sumpah, atau dia mengambil hak orang dengan cara tak menyempurnakan bayaran gaji. Jangan mengambil hak orang lain. Bukan orang yang memulangkan hak orang lain itulah Allah akan angkat kedudukannya sampai dia mungkin jadi wali Allah. Kita baca hadis tentang 3 lelaki yang terperangkap dalam gua. Bila hujan, mereka berteduh dalam gua, tiba-tiba batu tergelincir lalu tutup, terperangkap. Bayangkan terperangkap dalam keadaan macam tu, tak ada orang tahu. Kalau kita beberapa hari ni dikejutkan dengan berita seorang budak namanya Ar-Rayyan ataupun Rayyan yang jatuh dalam lubang sedalam lebih kurang 100 kaki ataupun 30 meter, 32 meter, tapi dalam lah, yang akhirnya berakhir dengan apa yang Allah takdirkan, meninggal dunia. Jadi semalam dia keluarkan, kalau kita hari ni lah, seperti semalam, yang bila diselamatkan atau ternyata beliau ataupun budak ni, yang Allah Ta'ala telah kembalikan kepadanya. Dan itu lebih baik pada perancangan, pada takdir Allah Ta'ala. Walaupun manusia berusaha, semua usaha untuk menyelamatkan budak yang Allah Ta'ala seolah-olah nak beri pengajaran pada kita semua. Kalau seorang budak ini kamu usaha untuk selamatkan, bagaimana budak-budak yang berkonflik dalam peperangan seperti Palestin, yang dibunuh setiap hari oleh Yahudi, kanak-kanak yang menjadi mangsa di Syam, di Syria, yang kamu tak hentikan peperangan yang berlaku. Kalau hari ini satu dunia, bukan dikatakan wartawan tu lebih ramai pada penyelamat. Penyelamat yang di Morocco, yang berusaha menyelamatkan budak tu, ramai lagi wartawan. Maksudnya berita tu sensasi, semua orang ambil tahu. Kawan saya pun bila buat live, ratus ribu tengok. Padahal dia selama ni pun Facebook dia orang tak like. Maksudnya orang nak tahu. Tapi benar-benar kita melihat apa yang berlaku pada budak ini ialah teguran Allah pada kita semua. Bagaimana nasib anak-anak yang lain yang dizalimi setiap hari, bahkan di penjara. Anak-anak di penjara Palestin oleh rejim Yahudi secara zalim, dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Apapun kita melihat perancangan Allah itu lebih baik, dan kita lihat Allah Ta'ala berikan suatu pelajaran yang baik pada manusia semuanya, khususnya pada kita umat Islam. Walau berakhir dengan kematian, tapi kematian yang mulia. Kerana bila Allah Ta'ala nak muliakan seorang, Allah jadikan kematian yang juga pengajaran kepada kita semua, pengajaran. Sebagaimana kematian dari budak yang melawan raja dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Kematian budak itu penyebab orang lain beriman. Mudah-mudahan kematian Rayyan, semoga Allah merahmatinya dan Allah Ta'ala berikan pahala yang besar kepada keluarganya, menjadi asbab kemuliaan ataupun asbab kesedaran kita terhadap tanggungjawab untuk kita menjaga semua nyawa manusia atas dunia ini, khususnya yang dizalimi oleh mana-mana orang yang berlindung di sebalik kuasa besar. Walaupun hari ini
Dan beberapa hari lepas Yahudi keluarkan suatu kegusaran mereka kerana gambaran mereka sebagai suatu kelompok jahat mula diyakini oleh rakyat Amerika sendiri. Dulu tuan-tuan, rakyat Amerika tetap kata orang Palestin jahat, bukan orang Yahudi jahat. Kerana itu mereka tak peduli tentang Palestin. Hari ini gambaran itu mula perlahan-lahan mengubah persepsi rakyat Amerika. Sebab Yahudi memang melihat Amerika ni penting sangat untuk jaga dia. Tapi demikian takdir Allah mengatasi kejahatan manusia. Ini kisah royan yang baru kita terima berita mereka atau berita dia. Dan kita nak sebut tentang 3 pemuda tadi. Ya, kalau royan tu ada orang sedar dia jatuh. Ayah dia sedar jatuh. Tapi 3 pemuda yang terperangkap dan tak ada orang sedar. Bayangkan, makan, minum semua tak ada. Akhirnya mereka masing-masing berdoa pada Allah dengan menyebut amalan paling soleh yang mereka buat. Ini kita namakan sebagai tawassul. Sepakat ulama, tawassul dengan amalan. Kita bertawassul, ya Allah, dengan kemuliaan, dengan keberkatan amalanku itu dan ini, maka kau bebaskan aku daripada sebab itu, sebab ini. Sebab itu bila kita sakit, misalnya sakit teruk-teruk, kita bersedekah dengan ikhlas pada Allah dan kita tawassul, ya Allah, dengan sedekah aku tadi, mudah-mudahan kau sembuhkan sakit aku. Engkau sembuhkan sakit anak aku, engkau sembuhkan sakit isteri aku, engkau sembuhkan sakit mak ayah aku. Buat satu amalan yang paling ikhlas sekali. Kita sendiri tuan-tuan boleh ukur agak-agak semalam lah amalan kita paling baik sekali apa dia? Paling baik sekali amalan semalam kita buat. Kita sendiri Allah gerakkan hati kita untuk tahu apa benda. Okay, semalam Ustaz paling baik sekali saya masuk duit yang tabung kot, sebab tak ada orang tahu saya masuk. Mungkin, atau mungkin Ustaz yang baik semalam saya solat duha. Mungkin semalam terbaik semalam saya dengar kuliah paling khusyuk sekali sampai tak tidur. Mungkin itu terbaik. Selama ni tak tidur. Semalam saya dengar kuliah online habis Ustaz, dari A sampai Z. Mungkin itu amalan baik saya. Jadi kita tuan-tuan, bila kita nak berhajat sesuatu, sunat kita bertawassul dengan amalan. Amalan yang soleh. Supaya apa? Supaya kita terus bersemangat buat amal soleh. Maka ketiga-tiga ini bertawassul dengan amal soleh. Salah seorang kata, ya Allah, aku ada mak ayah yang tua, aku selalu jaga makan minumnya, beri minum susu sebelum dia tidur, sehingga satu hari kambingku hilang, aku cari, kemudian aku jumpa, maka lambat balik ke rumah, ternyata ibu ayahku dah tidur. Lalu aku memegang susu, berdiri di depan pintunya, aku tidak menggerakkannya. Sebab kita memang tak disunatkan gerak mak ayah, dia akan ditidur. Allah ma'ilah melainkan untuk tujuan solat. Tapi saja tengok tidur kita nak gerak, sekadar nak suruh dia makan dodol, jangan, biar dia tidur. Kawan tu bukan senang nak tidur. Ada orang-orang yang memang tuan-tuan kita jangan gerak dia tidur, tapi yang tidur kuliah gerak dia. Orang-orang yang tidur kerana sebab tertentu kita tak boleh gerak dia. Antaranya mak ayah kita tak boleh gerak. Antaranya ialah orang-orang, kita kata pemimpin-pemimpin kita tak boleh gerak dia tidur. Dia penat kerja, biar dia tidur. Bos kita ni kerja tidur, biarlah dia tidur. Mungkin itu je waktu dia tidur. Kat rumah dia buat kerja banyak, jangan gerak dia. Jangan jadi pekerja yang malang gerak bos dia habis. Ini pekerja malang kalau gerak bos dia. Allah ma'ilah kalau dia beritahu gerak aku, okey. Kalau dia beri syarat pada kita gerak, maka kita gerak. Tapi kalau tak, kita tak gerak. Antaranya kalau isteri, jangan gerak suami, biar dia tidur. Mereka suami cakap gerak saya sebab saya ada suara itu, okey. Tidak, biarkan dia. Mungkin kepenatan dia macam nafkah, kepenatan dia kerja, dia nak tidur, biar dia tidur. Jangan balik je, abang itu balik rumah tidur, dia marah. Habis takkan nak suruh tidur kat kilang, takkanlah nak tidur masa kerja. Ini bini pula marah lelaki, abang balik rumah tidur. Tapi memang logik rumah tempat tidur. Dia pun memang masuk bilik tidur. Baiklah dia tidur atas meja makan. Kalau dia tidur atas meja makan, bolehlah kita marah. Dia dah masuk bilik tidur, dia pun buka aircon, dia pun pak, kita pun terus sound dia, rumah tidur, dah gaduh, biarlah dia tidur. Bukan dia nak tidur 300 tahun. Artinya orang ni kita tak boleh gerak dia.
Dan tok guru kita, jangan gerak dia tidur, biar dia tidur. Sebab orang nama tok guru ni, dia tidur untuk bangun. Maka dia dah tahu dia nak bangun pukul berapa. Dia dah tahu. Dia dah set up dah dalam diri dia. Kita kadang-kadang tidur sebab penat. Maka tidurlah kita. Mereka tidur memang untuk bangun. Saya tak jumpa mana-mana guru, tuan guru, melainkan mereka tidur untuk bangun. Tetapi orang tidur untuk bangun lain. Dengar suara je dia bangun. Dia punya sensitif telinga dia lain macam. Itu kalau pintu kita ketuk dengan kuku je, dia boleh bangun. Itu pun dah macam hempak dengan kayu balak dah. Bunyi dia. Tapi orang macam kita hempak kayu balak pun macam kuku je dengar. Dah gempa bumi kat luar tak bangun. Dia kawan saya seorang. Untuk kami di Mesir, gempa bumi. Kita bila tengok bangunan goyang. Rumah saya ni dekat rel kereta api. Memang biasa gegar. Tapi ini gegar lain macam. Rasa gegar lain macam. Kita pun turun, lari ke bawah. Ni orang-orang Arab ni pakai baju tidur je turun. Turun penuh atas jalan raya. Kawan saya tidur senyap. Lena dia, husnul khatimah. Kuat tidur dia. Dah habis dah gempa, kita pun naik. Dia seorang, ni turun-turun bawah ni kenapa? Dia tanya. Dia boleh tanya kita kenapa. Kita patut tanya kenapa dia tak turun. Dia tanya kita pula kenapa duduk bawah ni. Sambil ketawa dia. Sebab memang tidur lena. Bayangkan gempa bumi pun tak bangun. Setakat kita buat gempa dia tak ada apa. Dia ada orang setengah macam gitu. Jadi orang, saya kata nama-nama tok-tok guru ni, dia orang cepat bangun. Lepas tu kalau kita nak gerak lah, andai kata terpaksa gerak, kita tak gerak dengan cara macam kita gerak lah, ke depan tak. Kadang-kadang sebut nama je. Sebut nama ustaz, dia bangun. Sebut nama je. Kita mungkin sebut nama kita, nama bapak, nama tok, nama yang pun tak bangun juga. Mereka ni kita sebut nama kadang-kadang, nak batuk je. Bangun dia. Kenapa mudah? Sebab kita tuan-tuan kalau niat tidur nak bangun, memang Allah mudahkan. Sebab tu setiap kali kita tidur malam, niat nak bangun pukul 4. Dia ada niat. Saya niat nak bangun pukul 3. InsyaAllah bangun. Jangan tidur. Bangun kau apa? Tak tahu lah Ustaz. Bangun. Kalau tak bangun nak buat macam mana? Kan tertidur. Dia dah ada niat tertidur tu. Itu pukul 8 subuh, pukul 9. Dia tanya orang baik ni, payah nak bangun pukul 8, pukul 9. Sebab dia memang ada niat bangun. Sebelum alang dia bunyi, dia dah bangun. Sebelum alang dia bunyi, dia dah time pukul 3, pukul 4, pukul 2.30 bangun. Macam tuan-tuan biasa iktikaf. Kan bila kita iktikaf, biasa orang saya tengok iktikaf, dia akan bangun dulu sebelum jam dia. Sebab apa? Dia ada niat nak bangun. Dan niat nak bangun tu kuat, cukup kuat. Itu kebanyakannya bunyi banyak sekali dia dah bangun, tutup alarm. Dah, dia dah siap untuk solat, untuk meneruskan iktikaf dia. Kemudian seorang ni, tetap pekerja ni kata, yang bagi minum susu pada mak dia. Sampai anak-anak aku minta pun aku tak bagi. Lalu mak aku pun, ayah aku pun bangun dan aku beri. Ya Allah, kalau aku buat ni kerana mencari redha-Mu, Engkau bebaskan kami. Maka batu tu pun bergerak. Yang kedua pula kata, Ya Allah, aku ada pekerja. Dia kerja dengan aku, sampai waktu aku nak bayar gaji, dia tak datang. Lalu aku simpang duit dia. Dah lama simpan, pada simpang, baik, investkan dia. Lalu aku beli kambing. Dan kambing tu membiak dengan cepat. Lalu aku jual sebagian kambing, dan aku beli hamba untuk jaga kambing. Akhirnya kambingnya penuh satu ladang. Dan beberapa tahun kemudian dia datang minta, mana upah aku? Maka aku kata, upah kamu ialah seluruh kambing di padang. Lalu kata dia padaku, kamu pemainkan aku, kamu menghina aku. Maka jawab token ni, tidak, itu memang upah kamu. Maka dia ambil semuanya tanpa ucap terima kasih. Dia nak marah, dia ambil semua. Memang hak dia. Ya Allah, kalau aku buat ni kerana-Mu, Kau bebaskan kami. Maka batu tu bergerak lagi. Yang seorang lagi kata, ya Allah, aku ada sepupu, aku nak kahwin dengan dia, tapi dah kahwin dengan orang lain. Sehingga waktu dia susah, dia minta hutang dengan aku. Waktu suaminya mati, anak-anaknya kecil, perlukan nafkah. Lalu kata, aku tak akan beri hutang pada kamu sehingga kamu sanggup bersetubuh dengan aku. Akhir perempuan ni terdesak. Lalu dia datang sekali lagi, sanggup. Maka diberikan kepadanya duit. Dan waktu aku berada pada kedudukan suami dan isteri, dah hampir nak jadi, tiba-tiba dia mengingatkan aku,
jangan kamu menyarung cincin yang bukan milikmu. Dia pesan lagi ni, diingatkan supaya takut pada Allah. Maka aku bergegas bangun kerana takut kepada Allah. Lalu aku pun lepaskan dia dan aku halalkan hutang. Ambil. Ya Allah, kalau aku buat kerana-Mu, kau bebaskan kami, maka semua selamat. Tentu ketiga-tiga mereka ni menjadi wali Allah. Ketiga-tiga mereka. Tiga-tiga ni wali Allah. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin, waktu menyebut pengajaran, maka dia menyebut ini wali-wali Allah, awliya Allah. Kerana antara sifat wali Allah, doanya mustajab. Seorang yang diberikan doa mustajab, maka dia mempunyai ciri-ciri wali Allah. Doa mustajab. Allah permudahkan, Allah segerakan. Ya, bayangkan bagaimana batu tu boleh bergerak sendiri. Kalau tidak, kerana keajaiban doa. Maka di sini nak tunjuk bila kita tak ambil hak orang. Ni majikan tadi yang saya sebut, bila kita tak ambil orang, Allah angkat kita sampai jadi wali. Saya tak ambil hak orang, rasuah saya tak nak ambil. Ni judi saya tak nak. Saya tak nak buat cara keuntungan palsu. Macam sehari dua kita dengar telur tak ada. Telur tak ada. Yang kita tak berapa makan telur, tak tahu telur tu tak ada. Ya, mungkin orang jual kuih, orang memang meniaga kait dengan telur. Telur tak ada, bisnes sekejap. Telur tak ada. Habis ayam ada. Mana dulu ayam dengan telur? Bincang ayam dengan telur pula. Telur ke ayam dulu? Orang cerita telur tak ada, dia bincang telur ke ayam dulu. Oh, bincang. Baik, kita kata pada peniaga, kalau dia simpan barang untuk naik harga, ini dalam Islam kita panggil ihtikar. Dalam bahasa ekonomi kita panggil monopoli. Sengaja simpan barang keperluan yang menjadi ruji ataupun kebiasaan manusia makan, untuk menunggu harga dia naik, yang menjadi perangai semua peniaga yang tak percaya pada takdir Allah dan turun naik harga, dan tak percaya pada keuntungan yang Allah bagi. Dia pun sekat barang ni. Bila permintaan tinggi, barang berkurangan. Sebenarnya barang tak berkurangan, barang dikurangkan. Mengikut cara persepsi yang kita sebut persepsi market ataupun pasaran, akhirnya naik harganya. Untuk dijual, kalau dulu sebiji mungkin 3 sen, naik 6 sen sebiji. Tak mustahil nanti telur mungkin mahal pada ayam. Mungkin telur lagi mahal pada ayam, mahal pada daging. Macam kita makan sardin lah. Dulu kita makan sardin lah paling murah. Ikan sardin mahal pada ikan. Ikan segar tu mahal sardin lagi. RM7 3 ekor kecil je sardin. Dulu memang kita minat makan sardin. Dulu makan sardin ni marhin dah mari. Sekarang makan sardin jutawan, kaya. Dulu makan sardin semua orang miskin-miskin. Duduk asrama, sardin lah. Bajet betul sardin. Dulu kalau buat novel, buat drama, hanya makan sardin. Sedih lah tu. Ikan kering, sardin, tu semua orang sedih-sedih. Sekarang semua orang kaya-kaya. Kalau roti cicah sardin, kaya betul. Ni lihat zaman berubah tentang harga barang tu sendiri. Tetapi kalau mereka ni untung dengan cara ihtikar, monopoli, mereka mengambil hak orang lain, haram. Dan mereka tak akan kaya dengan cara itu. Sebab itu Allah jadikan, tuan-tuan perasan atau tak, bila kita simpan barang lama-lama, ada bubuk. Orang kampung saya panggil bubuk. Ada hama. Ada benda yang menyerang benda tu. Supaya apa? Jangan disimpan lama. Orang yang simpan beras lama-lama supaya dia dapat harga yang mahal. Allah hantar tikus-tikus makan beras ni. Tikus-tikus tu menjadi suatu asbab golongan yang cuba buat cara haram ini. Dengan tikus kencingnya lagi, dengan makan, habis rosak terus. Kita kalau simpan beras, kadang-kadang simpan baru 2 bulan, bubuk dah serang ni. Bayangkan orang yang memang tujuannya menyimpang sesuatu, Allah mungkin akan musnahkan dengan kebakaran, dengan sekian-sekian. Sebab tu kita kalau jadi peniaga, jangan menyimpang barang supaya dinaik harga dia. Khususnya barang keperluan. Allah ma'ilah kalau melainkan itu bukan barang keperluan. Kita beli kasut Nike dulu, simpan. Ustaz, kasut ni saya tahu akan datang, mesti rare orang beli harga mahal. Itu tak salah. Atau mungkin tuan-tuan sekalian, kita simpan rumah kita ni. Rumah kita buat daripada kayu, pasak lagi misalnya. Tak guna paku, pakai pasak dia. Kita gunakan baji
Biar nanti harga ni mesti mahal ni Ustaz. Maka itu tak salah. Kerana ia bukan bahan keperluan. Bukan bahan, yang kita sebut ialah keperluan. Ustaz, kalau saya simpan game, saya minat game, saya simpan game. Atau game ni satu hari nanti dia mahal. Dia peminat-peminat game, mahal. Dia simpan, maka tak salah. Yang simpan RXZ, simpan RXZ. Saya tahu Ustaz ni motor orang kapal ni. Ni orang kapal bila dah kaya, dia beli balik. Saya simpan. Jual sejuta, dia beli, tak salah. Ihtikar, itu tak disebut ihtikar. Itu bukan keperluan. Kerana kadang-kadang bila kita lihat satu benda yang menjadi viral pada satu zaman, lalu kita simpan, orang yang dulu ni, dia akan makin tua. Dia orang bila makin tua ni makin kaya. Dia akan ingat balik kenangan dia dulu. Dulu dia payahnya nak beli motor. Motor tu lah, motor Y suku nak beli payah. Tiba dia kaya, dia beli. Walaupun hampir 3 suku harga dia. 3 suku otak dia tu. Untuk beli harga. Ada satu kisah. Ada seorang budak di Amerika. Ni cerita betul. Dia dulu masa kecil nak mainan. Tapi tak boleh, tak ada duit. Dia niat nak beli juga satu hari nanti. Tuan-tuan, siapa dia dah berjaya. Jadi usahawan. Dia cari mainan tu. Berapa pun dia bayar. Dan bila sampai mainan, dia menangis. Kerana inilah suatu hari dulu dia tak mampu beli. Dan hari ni dia sanggup beli berapa pun letak harga. Manusia kan macam tu. Kenangan tu jadikan benda tu mahal. Kenangan. Dia nak cari balik striker buruk. Biarlah dia tak striker baju pakaian tu pun. Nak. Sebab teringat kemak dia. Gobek sirih. Cari gobek sirih. Itu perangai manusia. Tentang kalau kita simpan benda-benda macam gitu, untuk naik harga itu tak salah. Itu kita tak panggil ihtikar. Sebab benda itu bukan keperluan. Cuma keperluan sebahagian orang yang ada kenangan. Sebahagian orang yang mungkin dulu gila bayang dengan barang ni tapi tak dapat. Tapi bak makanan, bak keperluan-keperluan harian yang membabitkan orang miskin, orang kaya, semua orang makan telur ni. Tiba dia buat macam ni, ini dia makan yang haram. Sebab itu Syekh Abdul Qadir ingat, yang makan yang haram, yang tak percaya takdir Allah akan sampai pada dia. Dia telah merendahkan dirinya sendiri. Dia telah merendahkan dirinya sendiri dan dia akan jatuh daripada pandangan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau hari ni barang tu murah nak buat macam tak apalah, jual lah murah. Sampai masa dia mahal balik, jual mahal. Jangan jadi macam orang kafir. Bila ayam murah, dibakarnya ayam. Tak nak sedekah. Ada orang kita terikut juga. Bila harum manis tak berlaku, dia bakar pokok harum manis. Dia tebang. Kononnya apa? Kita kawal harga. Tuan-tuan, biarlah kebetulan harga murah, sesekali orang nak rasa murah. Ni kaedah cara ni bukan cara Islam. Dia tengok durian mahal, dia rosakkan durian. Ada satu tempat bila harga tomato tu turun mendadak, barulah rakyat miskin nak rasa makan tomato. Maka dia buang banyak-banyak tomato. Kononnya untuk jaga pasaran. Tetapi ini bukan cara Islam. Ini cara orang kafir. Dan Islam melarang pembaziran. Yang bakar anak ayam tu berdosa, yang buang tomato tu berdosa. Tapi ini semua orang kafir buat. Kita memang ada orang Islam buat macam gitu. Bila benda tadi dia nampak harga murah, ni susu kambing makin murah, semua orang ternak kambing. Misalnya, dia pun curah susu kambing dan longkang. Supaya dia dapat jaga harga, hukumnya haram. Sebab apa? Nahan Nabi SAW an idha'atil mal. Nabi melarang daripada kita merosakkan harta. Orang yang beli ayam, tiba-tiba ayam jadi murah, baru rakyat nak rasa ayam murah. Misalnya, dia pun bakar. Sepatutnya peniaga macam ni, peternak macam ni, kena hukum, dia tarik lesen dia. Biarlah sesekali harga ayam tu murah. Kerana Allah yang tentukan pasaran. Orang tak percaya takdir Allah. Ya, ada benda tuan-tuan sekalian, waktu murah, kemudian dia akan datang mahal balik. Itu benda yang menjadikan takdir Allah yang berlaku pada setiap barang. Sebab itu kata Nabi, innama huwal musa'id. Yang meletakkan semua harga barang ini Allah. Allah letak. Sebab itu ada kadang-kadang kita jumpa benda tu, dulu harganya mahal, sekarang jadi murah. Dulu murah, sekarang jadi mahal. Peredaran itu, tadawul aswaq, perubahan harga pasaran itu Allah tentukan. Sebab itu dunia tak akan inflasi bila jadi macam gitu. Banyak inflasi berlaku kerana sebab perbuatan manusia. Bukan kerana sebab fitrah yang berlaku kerana kita katakan tadawul aswaq, istilah dalam bahasa ekonomi, ataupun pertukaran pasaran.
Yang berlaku kerana tangan manusia yang jahat, yang tidak redha dengan takdir Allah. Tentu kita kena redha dengan takdir Allah. Ada waktu kita mungkin dapat banyak, ada waktu kita dapat sikit. Kita pergi ngaikan, ada waktu dapat banyak, ada waktu dapat sikit. Kita berkebun, ada waktu jadi semua, ada waktu tak jadi. Maka kita terima. Pada waktu Allah nak uji kita. Tapi bila waktu jadi sikit, kita cuba main harga. Biar kita dapat harga macam banyak. Tentang bersabar dengan setiap takdir Allah Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lihat firman Allah. Allah kata apa? Kulla yawmin huwa fi syak. Setiap hari Allah ada urusannya. Apa maksudnya? Maka difahamkan dengan ayat yang kedua surah At-Talaq. Tapi penterjemah kita tidak letakkannya sebagai ayat Quran. Ini ayat Quran sebenarnya. Iaitu daripada surah Ar-Rahman ayat 29 dan surah At-Talaq ayat yang pertama. Bermula daripada ayat setiap masa dia dengan urusannya, dan juga ayat kerana engkau tiada mengetahui. Bermuka kerana engkau tiada mengetahui. Itu ayat Al-Quran surah At-Talaq ayat 1. Dan sepatutnya dia mungkin silap terjemahan, atau dia ialah bila kita terjemah buku besar-besar ni, dia terlepas pandang. Ayatnya ila la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra. La tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da dhalika amra. Kamu tak tahu lepas ni Allah nak buat lain pula. Tuan-tuan, jangan kita menyangka sesuatu tu akan tetap. Ustaz, dia orang tak nak beli barang kita, Ustaz. Tu kawan kita tu, Ustaz, satu grup tak pandang pun kita bisnes. Sabarlah. Mungkin hari ni dia tak beli, esok dia beli. Tak payah nak marah-marah lah orang tak beli. Kalau kita nak kecil hati lah, Ustaz, ni kawan rapat kita, member. Dia lalu angkat tangan, Ustaz, tak berhenti beli. Support lah sikit kawan-kawan. Kita ni nak marah ni. Ni saya tak nak tegur lah dia. Masjid satu sah dengan saya, tak makan kedai saya, nak marah ni. Sabar. Kita tak tahu apa berlaku esok. Rupanya esok-esok akan datang, dia yang tempoh makanan kita setiap hari. Ya, mungkin hari ni dia tak selera, biarlah dia. Itu kan selera dia. Walaupun dia rapat dengan kita, takkan nak makan muntah depan kedai kita. Dah tak boleh makan dia. Untuk ni dia tak boleh makan. Tak apalah, sabar. Kita tegur macam biasa, layan macam biasa. Kalaupun kawan kita tak nak customer kita, tak apa. Tak payahlah guna ayat kawan pun tak support. Kawan tak apa, sabar. Mungkin dia ada alasannya sendiri. Dek, berkat kita sabar, akhirnya dia jadi pembeli tegar kita. Oh, dia pula, okey, saya nak tempung untuk saya punya kilang. Saya nak tempung untuk saya punya ni. Okay, kalau boleh siapkan 1,000. Banyak. Dulu kita benci dia. Bila kita sabar, lihat dia berubah. Ramai mana orang yang kita benci hari ni, esok kita suka. Dan ramai mana juga orang yang kita suka, esok kita benci. Maka urusan Allah itu sentiasa bergerak. Kulla yawmin huwa fi syak. Allah setiap hari ada urusannya. Jangan kita, tuan-tuan, antara sebab kita kecewa bila kita melihat benda tu macam statik. Oh, tak berubah dah, macam ni lah. Saat suami saya perangai dia macam tu lah, dari muda sampai tu tak berubah. Sabar. Sabar macam mana Ustaz dah 20 tahun. Sabar tak perlu ada masa. Tuan-tuan tak berhak letak masa untuk sabar. Kerana ia urusan Allah. Ustaz, saya dah sabar lama, Ustaz. Daripada mula akad nikah, Ustaz, perangai dia macam ni. Sampai sekarang tak berubah-ubah. Saya tak rasa berubah. Jangan cakap macam tu. Kita ngeluh-ngeluh tu jadi beban yang makin berat tu. Tentang kadang-kadang, dan memang banyak, musibah kita jadi musibah lebih besar bila kita ngeluh. Dan kita duk fikir benda tu, tiap-tiap hari tu pening kepala lah, migraine lah, kena itu, kena ini. Tentang bila masalah tadi, kita kena lepaskan seketika, redha. Kita kadang-kadang, contoh tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pegang besi 1 kilo. Berat? Tak berat, Ustaz. Saya biasa angkat 100 kilo. Pegang lama sikit. Pegang. Tegak macam ni. Lama-lama makin turun. Kenapa? Rasa dah macam 1 tan dah ni. Tak berat, dia tak berubah. Berat besi kita pegang tu 1 kilo, tuan-tuan. 1 kilo. Tapi bila kita pegang lama, dia jadi makin berat, makin berat, makin berat. Dah rasa macam 1 tan ni. Kenapa? Sebab kita selalu pegang dia. Kenapa? Letak tepi. Dia tetap kekal 1 kilo. Masalah. Kita yang terlalu tekan sangat, duk fikir tiap-tiap hari, akhir makin berat, makin berat. Pening kepala, Ustaz, susah. Apa masalah suami? Dah suami saya ni bla bla. Dah awak fikir tiap hari kenapa? Boleh tak fikir yang lain? Tak boleh lah, kena fikir. Jangan cari penyakit sendiri buat apa. Kita kadang-kadang bila ada masalah duk fikir masalah setiap hari.
Walau ketepikan masalah tu. Banyak lain benda lain kita boleh fikir. Dosa kita dengan Allah, kecuaian kita dengan Allah. Banyak. Duk fikir suami pening kepala Ustaz. Migraine fikir ke suami. Kenapa? Sebab saya beli beras Ustaz. Kan orang kata suami beli beras. Saya pelik Ustaz, saya beli beras. Habis suami melantak. Tak berubah lagi ni. Kerja saya beli beras. Orang lain semua bangga, saya beli beras. Suami dia maksudnya. Yang orang lelaki kan bangga, kita orang suami, kita beli beras. Bunyinya bangga. Tapi ada perempuan kata, Ustaz, kita beli beras. Dia tak buat apa-apa. Ni macam menanggung biawak yang hidup. Ayat sastra dia tu. Dia nampak lelaki dia macam biawak. Dulu Romeo and Juliet. Dulu Uda dan Dara. Sekarang nampak biawak dah. Yang suami pula nampak isteri macam dugong dah. Saya macam tanggung dugong hidup. Duk badi masing-masing merendahkan. Ini kerana mereka terlalu fikir masalah tu, mereka tidak mau, kita katakan, move on atau tak nak harap, tak nak gerak ke lain. Macam saya sebut tadi, besi duk pegang, sekilo je berat dia, tak berat sekilo. Tapi duk pegang lama, 5 jam dia pegang, memang berat. Dan kita pegang letak tepi, senang. Masalah ni, bila kita duk tengok tiap hari, duk fikir, lepas tu salahkan Tuhan pula. Ya Allah, kau tak mustajab doa aku. Dia tak tengok diri dia. Allah bila beri kita satu takdir, ujian, Allah suruh kita fikir sebab apa? Kenapa? Mungkin kita dulu sombong. Mungkin dulu kita bercakap lepas je. Hari ni Allah tunjuk dah. Istighfar lah. Mohon pada Allah. Mungkin dulu kita kata, saya masalah apa pun saya settle sendiri. Tak main ngadu-ngadu orang ni, kita kata. Hari ni Allah nak tunjuk bahawa kamu juga perlukan orang. Tak boleh sombong dengan adik-beradik kamu. Kamu perlukan adik-beradik kamu untuk kelangsungan hidup kamu. Memang Allah jadikan, tuan-tuan sekalian, ego kita ni tunduk dengan kita perlukan juga orang. Kadang-kadang kita kan rasa kita dah hebat, saya tak perlu siapa-siapa. Orang perlukan saya tak perlu. Jangan. Ada waktu Allah tunduk kita perlukan orang. Kita sakit, orang tolong papa kita. Kita mati, orang angkat jenazah kita. Kenapa kita kata tak perlukan orang? Dan banyak keadaan kita perlukan orang. Kadang-kadang rumah kita rosak, kita perlukan orang ni. Kalau orang tu tak nak baiki, macam mana? Biar banjir rumah awak ni, paip bocor. Biar keluar berita rumah awak banjir, seorang-seorang awak lemas. Orang lain kampung banjir, awak rumah yang banjir. Kalau dia tak nak baiki, kita tak boleh lepas daripada keperluan dengan orang. Masalah ni, tuan-tuan sekalian, kalau orang tu fikir, memang dia telah letakkan bala pada diri sendiri. Apatah lagi ditambah bila dia bersangka buruk dengan Allah, dengan membantah takdir Allah, dengan kata saya malang saat malam, saya tak dapat tu, tak dapat. Dia pun banding orang, dia rasa dia malang. Dia lupa yang banyak Allah bagi yang dia untung. Ramai orang dia kena sikit je musibah, dia nampak dia malang. Saya isteri malang, saya suami malang, saya anak malang. Tuan-tuan, orang duk kata dirinya malang, dia melaknat dirinya sendiri. Kita jangan pernah tengok diri kita ni malang. Tak ada malang apanya kita. Kita ada keuntungan kita sendiri. Kalau saya anak contoh, ayah tak sayang saya, Ustaz, dia marah, saya ni anak malang. Jangan kata kamu anak malang. Sebab itu kamu kuat, kamu berdikari. Sebab tu hari ni adik-beradik kamu gantung kamu. Kamu tak malang, kamu orang paling bertuah. Akhirnya mak kita, ayah kita pun akur dengan kita. Jangan gunakan kalimah malang pada diri kita. Kita tak malang. Yang malangnya orang kafir itu malang. Orang beriman tidak pernah malang. Sebab itu Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min, fa inna amrahu kullahu khair. Hebat urusan orang beriman, semua urusannya baik. In asabathu sara syakar fakana khairan lahu. Kalau dia dapat benda baik, dia syukur, maka baik baginya. Wa in asabathu darra sabar. Kalau dia timpa musibah, dia sabar, fakana khairan lahu, maka baik juga untuk diri dia. Ikut mana pun kita, tuan-tuan, kita bertuah. Ehna atau nahnu mahzuzun. Kita laki, kita ni orang bertuah. Ana mahzuz, sebut saya bertuah. Saya bertuah.
Sebab apa kalau Allah uji saya dengan benda yang saya tak suka, saya sabar, saya bertuah dapat pahala. Saya jadi kuat. Kalau Allah beri saya benda yang saya suka, saya bersyukur, saya bertuah. Orang beriman syiarnya, kami sentiasa bertuah. Kita bertuah, tuan-tuan. Isteri jangan rasa isteri malang, dia bertuah. Suami jangan rasa malang, dia rasa bertuah. Ustaz, malang saya. Orang isteri semua rajin masak. Si saya tak masak, Ustaz. Saya kena masak. Misalnya. Tak, awak bertuah. Awak jadi orang bertuah supaya ada benda yang menghiburkan diri awak. Bila awak masak, awak pun jadi. Mungkin jadi lebih bagus. Lebih baik. Mungkin Allah nak takdirkan awak ni jadi token restoran. Mungkin. Kita tak tahu. Sampai mana cik suami yang cuma chef kat rumah, akhirnya buka restoran besar. Jadi jangan tengok kita malang dalam hidup kita. Orang beriman tidak pernah malang. Yang malang ialah cara kita berfikir. Kalau kata ustaz saya ni malang lah. Malangnya awak. Malang awak tu bukan sebab apa. Sebab cara awak fikir tu menyebabkan awak malang tu. Kalau awak tak fikir macam tu, awak tak malang pun. Sebab setiap benda menimpa kita ada aspek positif yang kuat. Berbanding aspek negatif yang kita tengok. Sebab aspek negatif tu kita tengok dengan mata. Aspek positif tu kita tengok dengan hati. Banyak benda yang kita nampak negatif tu semua sebab mata kita. Lalu otak tak mau analisis panjang. Dikira ya, mata cakap macam tu ya. Tapi kalau kita guna mata hati, terdapati sesuatu itu jauh lebih baik daripada apa yang kita jangkakan. Kadang sakit saya jauh lebih baik. Saya kena quarantine jauh lebih baik daripada saya bebas. Maka kita mula nampak masa dengan isteri ada, dengan anak-anak ada. Kita pun nampak rupanya masa ni Allah yang punya, bukan kita. Allah boleh jadikan kita tak boleh gerak mana-mana. Selama ni kita kata kita punya masa. Kalau kita sibuk kita. Saya sibuk. Lihat bagaimana Allah hentikan sibuk kita. Mana ayat sibuk? Dulu sibuk mencorak sangat. Sibuk sini. Last Allah hentikan perjalanan kita. Duduk setempat. Pakai gelang sekali. Duduk, jangan main jauh-jauh. Duduk situ. Barulah kita tahu yang memberikan kita masa Allah, bukan kita. Banyak benda yang saya katakan kita gagal memahaminya dengan mata hati kita. Kalau kita faham dengan mata hati, Masya Allah kita bahagia. Yang saya katakan orang beriman tidak pernah malang. Tapi bila mereka berfikir cara salah, mereka akan melihat diri mereka malang. Kalau mereka fikir cara betul, mereka lah orang paling bertuah. Dan setiap takdir Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.